Untuk contoh 9 di sini, a 10 cm high bump in a wide horizontal water channel create a hydraulic jump just upstream, neglecting losses except in the jump. So maksudnya neglecting losses di sini maknanya kita tidak ada fokus kepada major loss, minor loss lah. Walaupun kita kata air kalau bergerak di dalam saliran nak tak nak dia akan ada losses. Kita tidak mengambil kira perkara tersebut. Dan dalam keadaan di mana pada Y3, pada Y3 adalah 30 cm, kita diminta estimate the value of V4, Y4, V1 and Y1. So kita perlu mengira apakah yang berlaku pada point 4 dan kita perlu mengira apakah yang berlaku pada point 1. Okay, cuma di dalam keadaan ini kita tukar sedikit, kita kata hydraulic jump berlaku di sini. Dan selepas hydraulic jump baru ada bump. Dan di sini kita kata, kita lihat bahawa hukumnya masih sama, iaitu tenaga selepas hydraulic jump akan berkurangan sedikit. Oleh itu, tenaga pada satu besar, bila berlaku hydraulic jump akan berlaku pengurangan tenaga kerana hydraulic jump di sini seolah-olah resistant, losses. So kemudian tenaga pada 2 kita kata akan equal tenaga pada 3 dan akan equal tenaga pada 4. Kerana apa? Ia berlaku di sepanjang aliran dan aliran tersebut kita kata tidak akan ini. Cuma kita kata mungkin akan berlaku penambahan tenaga dalam kes ini kerana kita ada ketinggian H di sini. Kerana ketinggian H di sini kita kata sebenarnya seolah-olah macam kehadiran pump. So pump kan kita kata memberi tenaga. So jadi kita kata kita ingin melihat bagaimana bagaimana equation perlu kita gunakan dalam menyelesaikan masalah ini. Okey, kita fokus kepada V4 dan juga Y4. Okay, jadi kita kata seperti yang saya kata kita terangkan tadi, assumption yang common digunakan ialah sekiranya ada bump, selalunya kita beranggapan bahawa Froude number untuk aliran yang berlaku di atas bump adalah sama dengan 1. Oleh itu kita anggap Froude number sama dengan 1 dan seterusnya kita boleh mengira nilai V3. So V3 adalah 1.72 meter per second. Okay. So kemudian kita kata kita boleh mengira dengan beranggapan bahawa nilai lebar tidak diberi. Oleh itu kita anggap bahawa nilai lebar adalah constant. Oleh itu kita boleh mengira flow rate kadar alir adalah berdasarkan nilai ini sahaja. Had laju didarabkan dengan ketinggian air. So kita tidak perlu untuk mengira apakah lebar tersebut. Okey, bukan kerana nilai lebar itu tidak perlu, tetapi bolehlah kita beranggapan bahawa kita menggunakan idea for 1 meter width. So maknanya kita beranggapan bahawa lebarnya adalah constant. Maksudnya yang paling mudah kita anggap lebar dia adalah 1 meter. So jadi kita sebenarnya masih lagi mendarabkan dengan lebar tapi nilainya adalah 1. Okay, ada juga buku yang menerangkan seperti itu. Okey. Oleh kerana kita dah dapat had laju di sini, okey, kemudian kita darabkan dengan ketinggian air 0.3. So oleh itu kita dapat sekitar 0.516 meter padu per second. Okay, kemudian kita cuba bandingkan untuk point 3 dan point 4 kerana nilai ini kita kata adalah mempunyai tenaga yang sama. So oleh itu kita kata Y3 campur V3 kuasa 2 UG campur H. Kenapa kita campur H? Kerana ada bump. Kita equalkan dengan energi yang berlaku pada 4. Okey, kemudian kita tidak boleh menyelesaikan masalah tersebut kerana ada 2 unknown yang kita tidak ketahui. Tapi tak apa, kita kekalkan ia sebagai equation 1. So macam mana kita nak dapatkan lagi equation kedua? Kita boleh dapatkan equation kedua
dengan cara menggunakan flow rate equation ataupun kita kata dengan menggunakan continuity equation. So daripada continuity equation, so kita ada V3Y3 sama dengan V4Y4 dan nilai V3Y3 kita telah kira pada perkiraan yang terdahulu sekitar 0.516. Oleh itu kita boleh dapat equation nombor 2. So daripada kedua-dua equation ini kita boleh mengira Y4 sekitar 0.195 meter dan V4 adalah sekitar 2.640 meter per second. Okey, kita sambung pengiraan untuk kita mengira V1 dan juga Y1. Okey, untuk mengira V1 dan Y1 ni kita kena alert kerana di dalam situasi yang kita ada, V1 ini adalah situasi sebelum hydraulic jump. So maksudnya telah berlaku pengurangan tenaga jika kita comparekan dengan 2, 3 dan 4. Dan kita juga kena faham bahawa tenaga berkurang tetapi kadar alir tetap sama. Kerana kadar alir ni dia lebih kepada fizikal aliran tersebut. Oleh kerana aliran tersebut incompressible, tidak boleh termampat. Jadi kita kata tak kira lah dia jadi hydraulic jump atau tidak. So dia tetap akan sama. So jadi maknanya kadar alir kita boleh compare before and after hydraulic jump, tetapi equation energy tidak boleh. Okay. So kemudian kita kata mungkin kita mengira dalam keadaan ini pada point 2 ini pada point 2 kita perlu mengambil kira pada point 2. Kerana point 2 ni kita kata point betul-betul seketika selepas hydraulic jump berlaku. Dan satu adalah seketika sebelum hydraulic jump berlaku. So itu kerana apa? Kerana di dalam equation yang kita nak gunakan, kita memerlukan keadaan tersebut. Kita tak boleh nak compare 1 dan 4 dalam keadaan terlalu jauh lah. Kerana dia telah melalui pelbagai fasa. So jadi untuk menyelesaikan V1 dan Y1 ni, kita comparekan point 1 dan point 2. So diketahui bahawa rumus untuk energi point 2 adalah ini dan pengiraan yang terdahulu kita boleh mengira V2Y2 sama dengan 0.56. So dekat sini bagaimana kita keluarkan? Kerana sebelum ini kita kata Y3 sama dengan 0.516. Dan kita buat juga V4, Y4 sama dengan 0.516. Kemudian kalau kita lihat bahawa di sini hydraulic jump berlaku. So and then ketiga-tiga rumus ini, energi ini adalah sama. So oleh itu kita kata kita boleh mengambil kira nilai V2 ini sama juga dengan 0.516. Itu sebab kita tulis kat sini V2Y2 sama dengan 0.516. Okay. So kemudian daripada soalan ini didapati bahawa Y2 sama dengan 0.495, V2 sama dengan 1.04. So jadi kita kata di mana kita dapat 0.495 dan 1.04 ni adalah hasil dari pengiraan yang terdahulu saya rasa. Okay, so ni Y4 0.25. Okay, kita dapat nilai Y1 Y2 0.495 ni diberi dalam soalan ke? Ke tidak? Oh tak. Y2 sama dengan 0.495 dan V2 sama dengan 104 ini adalah kita buat persamaan serentak dua equation ini. Okay. Nilai E2 ni dekat mana kita dapat? Nilai E2 ni sebenarnya adalah kita boleh ambil mana-mana nilai energi yang ada sebelum ini. So, oleh kerana tenaga pada 2 sama dengan 3 dan sama dengan 4. Oleh itu nilai tenaga tersebut kita boleh kira ataupun kita boleh dapat daripada ini 0.55. Ini. Okey, 0.55 adalah nilai tenaga yang kita boleh gunakan untuk kita masukkan di dalam nilai E2.
Okey, so jadi kalau kita masukkan nilai E2 dengan 0.55 tadi tu, kita buat persamaan serentak, kita boleh dapat nilai Y2 sama dengan 0.495 dan V2 sama dengan 1.04 meter per second. Okey. So untuk Y2 ini, kita boleh mengira Y2 dalam keadaan menggunakan rumus ini. Okay, cuma kita kata dalam rumus ini, kita kata mungkin awak akan melihat rumus ni terbalik daripada rumus yang saya ajar sebelum ini. So kalau rumus yang saya ajar sebelum ini, selalunya kita kata nombor yang di atas ini adalah nombor after, bukan nombor before. Bawah ni adalah nombor before. So kat sini fraud number 2 kan. Jadi cuba kita tengok rumus yang sebelum ini. Rumus yang sebelum ini kita kata selalunya fraud fraud number ini adalah fraud number before dan ini adalah fraud Y before. Atas ni adalah Y after. Okey, boleh So jadi tetapi di dalam penyelesaian masalah tadi kita dapati bahawa rumus dia tu terbalik. So kalau kita lihat dekat sini, rumus dia kita gunakan fraud number before, fraud number after, sini adalah Y after dan di sini adalah Y before. So jawapannya ialah boleh. Kerana kita beranggapan bahawa tidak ada kehilangan tenaga yang lain. Maksudnya tidak ada kehilangan tenaga disebabkan oleh surface roughness losses dan sebagainya. Oleh itu kita boleh buat ratio yang sama berkenaan dengan kehilangan tenaga disebabkan oleh hydraulic jump. Oleh itu di dalam rumus tutorial ini saya cuma nak hint bahawa boleh kita untuk menyelesaikan masalah dalam keadaan dia terbalik. So maksudnya ratio tu awak terbalikkan, tapi awak kena faham lah. Kalau kat sini awak pakai fraud number 0.2, so kat sini adalah Y2. Kalau kat sini adalah fraud number 1, so ini adalah Y1 dan ini adalah Y2 lah. Okey, kerana kita memakai fraud number 2 di sini, so ini adalah Y2, oleh itu di sini adalah menjadi Y1. So jadi kita masukkan di dalam rumus ini. So kita boleh mengira fraud number iaitu 0.472, kita masukkan di dalam equation 3 dan kita boleh mendapat nilai Y1 sama dengan 0.165 meter. Okey, seterusnya continuity equation. Yang ini adalah flow rate yang saya terangkan tadi. Walaupun ada hydraulic jump dan sebagainya, continuity equation masih lagi sama. Oleh itu kita boleh membuat pengiraan continuity equation seperti ini. So kita boleh dapat had laju pada inlet ataupun had laju pada point 1 sama dengan 3.12 meter.